Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi hari ini cikgu ingin mengajar topik wang, iaitu wang tahun 5. Kita mulakan dengan contoh yang pertama, iaitu melibatkan tambah wang. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, hitung jumlah wang yang diterima daripada beberapa buah badan kebajikan. Jadi kita lihat cek ni kita ambil jumlah nilai cek ni, iaitu yang ni, yang berwarna kuning ni, yang cikgu highlight berwarna kuning ni. Jadi kita ambil jumlah ni, hitung jumlah wang yang diterima. Jadi jumlah wang, jadi kita akan tambah menggunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita ambil nilai yang pertama 300,000, jangan lupa simbol RM, 370,865 ringgit titik 90 sen. Kemudian nilai yang kedua, ini nilai yang kedua, 2,067 ringgit 10 sen titik 10 sen, 2,067 ringgit. Baik, untuk diingatkan apabila menambah ataupun menolak nombor perpuluhan, pastikan titik dalam satu garisan tegak. Jadi kita buat satu garisan dulu siap-siap supaya kita tak buat salah. Kemudian kita ambil yang ketiga, 100,000. Jadi simbol RM 100,000 titik sifar. Kemudian berikutnya 45,912 ringgit titik 65 sen. Jadi jangan lupa simbol RM. Seterusnya yang terakhir ni 788 ringgit 35 sen. Simbol RM dan jangan lupa simbol tambah. Jadi kita selesaikan macam biasa. Penambahan bentuk lazim. Cuma kita ingatkan di sini ialah apabila menyusun titik ni, pastikan titik dalam satu garisan tegak. Jadi bila letak titik ni, terus letak titik kat bawah ni. Jadi kita tambah macam biasa, sifar tambah sifar, 5 tambah 5, jadi kita dapat 10. Sifar di bawah, 1 di atas, 1 tambah 9, 10, 11, 16, 9, 10, 11, 11, 6, 17, 17, 3, 20, 2 di atas, 2 tambah 5, 7, 3, 7, 14, 14, 2, 16, 16, 8, 20, 4, 2 lagi di atas, 2 tambah 6, 8, 8 tambah 6, 14, 14, 1, 15, 15 tambah 8, 23, 3 di bawah, 2 lagi di atas, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 9, 19, 19 tambah 7, 26, 6 di bawah, 2 lagi di atas, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 5, 9. Seterusnya 7 tambah 4, 11, 1 di bawah, 1 di atas, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 5. Maka jawapan bagi soalan ini adalah 519,634 ringgit. Okey, kita teruskan pada soalan yang berikutnya. Berapakah lebihnya harga motosikal berbanding dengan harga kereta? Lebihnya harga motosikal berbanding dengan harga kereta. Jadi kita lihat di sini antara motosikal dan kereta ni, yang manakah nilai yang paling besar? Motosikal ni lebih besar nilai dia, sebab motosikal ni bernilai RM129,190. Manakala kereta, kalau ikutkan ni kereta Azia, kereta ni bernilai RM41,000 sahaja. Jadi mesti bila menolak, yang besar berada di atas, kita akan tolakkan dengan yang kecil di bawah. Jadi kita dapati RM129,190 ni dia tak ada titik. Jadi kita adakan titik, mesti letak titik kat sini. Letak titik paling kanan sekali. Kemudian kita akan susun menggunakan kaedah bentuk lazim. Jangan lupa simbol RM 129,190 ringgit, letak titik. Simbol RM 41,924 ringgit titik 30 sen.
tolak sebab soalan kata lebihnya. Jadi lebihnya kita mesti mencari beza. Kita akan mencari beza. Jadi buat bentuk lazim. Dan jangan lupa tempat yang tak ada nombor ni kita letak sifar. Seterusnya kita boleh teruskan. Jangan lupa letak garisan. Sekiranya kita tak mau buat salah, kita letak garisan siap-siap. Letak garisan supaya kita tahu di mana kita nak letak titik tu. Titik ni terus kita letak kat bawah ni. Okey. Menolak macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar tolak 3 tak boleh. Pinjam daripada sifar ni pun tak boleh. Kita ambil 1 dari 9. 9 ni akan jadi 8. Yang ni akan jadi 10. Kemudian sifar ni ambil 1 daripada 10 ni akan jadi 9. Yang ni akan jadi 10. Seterusnya kita tolak macam biasa. 10 tolak 3 7. 9 tolak 4 5. 8 tolak 2 6. 1 tolak 9 tak boleh, pinjam. Ambil 1 daripada 9. 9 jadi 8. 1 ni akan jadi 11. 11 tolak 9 2. 8 tolak 1 7. 2 tolak 1 pun 2 tolak 4 pun tak boleh. Ambil 1 daripada 1 dari sifar, yang ni akan jadi 12. 12 tolak 4 kita akan dapat 8. Maka jawapan bagi soalan ni ialah RM87,265.70. Okey, kita teruskan pada soalan yang berikutnya, iaitu tambah dan tolak wang. Jadi kita lihat penyata akaun simpanan Encik Arifin ni. Okey, kita lihat di sini penyata dia. Pada 1 Januari 2015, wang masuk berjumlah 150,000 dan baki pada hari tersebut ialah 150,000. Pada 2 Mac, wang masuk lagi sebanyak RM15,712. Tapi pada 30 Mac, wang keluar sebanyak RM48,200. Jadi soalan tanya, berapakah baki wang simpanan Encik Arifin pada 30 Mac 2015? Jadi pada tarikh ni, soalan nak tahu berapakah baki wang di sini. Berapakah baki wang di sini? Jadi kita tengok satu persatu. Apa yang akan kita buat ialah 150,000 kita akan tambah dulu dengan RM15,712. Jadi 150,000 tak ada titik, letak titik sifar tambahkan dengan RM15,712. Titik sifar. Jadi operasi dia menambah. Buat bentuk lazim. Jadi titik atas, titik kat bawah, tak siap-siap. Masih ingat titik mesti dalam satu garisan tegak. Tegak ni tu. Susun titik Dan tambah macam biasa, sifar tambah 2 tambah 1 sifar tambah 7 7 5 6 1. Jadi hasil tambah ni kita dapat RM165,712. Seterusnya pada 30 Mac ada pengeluaran wang sebanyak RM48,200. Maka apa yang akan kita buat ialah ambil jumlah ni, RM165,712. Titik sifar simbol RM. Jadi kita akan tolakkan dengan RM48,200. Buat bentuk lazim macam biasa. Okey, titik atas, titik pun bawah, siap-siap letak, siap-siap. Okey, sebenarnya kita menolak macam biasa. Sifar tolak sifar 2 tolak sifar 2, 1 tolak sifar 1, 7 tolak 2 5 tolak 8. Boleh tak? Tak boleh. Ambil 1 daripada 6 akan jadi 5 ni akan jadi 15 tolak 8 akan jadi 7. 5 tolak 4 1 tolak sifar 1. Maka
Jawapan bagi soalan ini ialah RM117,512. Okey, kita teruskan pada contoh yang berikutnya. Kita lihat package ni ya. Package percutian tawaran menarik musim cuti ke Afrika Selatan 9 hari 7 malam. Dewasa jumlah package ni seorang RM12,800, manakala kanak-kanak 2 hingga 12 tahun berjumlah RM11,060. Kita lihat soalan. Encik Lam dan 7 orang rakannya ingin melancong ke Afrika Selatan. Hitung jumlah kos pakej percutian mereka. Encik Lam dan 7 orang rakannya. Encik Lam dah seorang, tambahkan dengan 7, jadi berapa? 8 orang. Encik Lam dan 7 orang rakannya, jadi jumlah orang yang akan pergi ke percutian ke Afrika Selatan iaitu seramai 8 orang. Jadi proses mendarat wang iaitu hasil tambah berulang kali. Boleh je kita tambah 12,800 tambah 12,800, tapi kita menggunakan operasi pendaraban supaya lebih mudah. Kita mendarat. Jadi di sini cikgu akan gunakan kaedah lattice. Cikgu buat kotak besar-besar sikit, 12,800 darabkan dengan 8. Jadi kita akan siapkan kotak dulu. Siapkan kotak. Kaedah lattice ni leceh dia untuk menyiapkan kotak sahaja. Bila kotak dah siap, semua benda menjadi mudah. Bila kita latih diri, proses untuk menghasilkan kotak ni sekejap ni. Okey, seterusnya kita selesaikan. Isi kat dalam tu. Sifar darab 8, sifar darab 8, sifar 8 darab 8, 64, 2 darab 8, 16, 1 darab 8, 8. Okey, seterusnya kita akan menambah secara serong. Tambah macam ni ya. Serong macam ni, tambah dia. Tambah secara serong menggunakan kaedah lattice. Jadi kita mulakan dengan bucu kanan bawah ni. Ditambah serong, jadi kita akan dapat sini sifar 4, 6 tambah 6, 12, 1 tambah 1, 2 tambah 8, 10, jadi 1, di atas jadi 1. Jadi jawapan bagi soalan ni ialah RM102,400 jumlah kos percutian bagi 8 orang yang akan pergi ke Afrika Selatan. Baik, kita lihat contoh yang soalan yang berikutnya. Dia kata hitung jumlah kos bagi 29 orang dewasa. Kali ini untuk 29 orang dewasa pula. Tadi 8 orang saja, jadi 29 orang dewasa. Jadi macam biasa, cikgu akan gunakan kaedah lattice. Cikgu tulis jarak-jarak sikit. 12,800 didarabkan dengan 29 orang dewasa. Jadi 29 29. Jadi hasilkan kotak. Okey. Kaedah lattice ni seperti biasa, kita akan hasilkan kotak. Sukar sedikit untuk menghasilkan kotak sahaja. Bila kotak ni kita dah mahir untuk menghasilkannya, semua hasil pendaraban kita akan menjadi mudah. Sebab kita akan isi sahaja di dalam kotak tersebut menggunakan sifir yang ada. Kemudian kita tambah je secara serong. Okey, isi kat dalam. Kalau macam atas ni sifir 2 lah. Atas ni sifir 2, kita isi jadi sifar darab 2, sifar lah. Sifir 2 sama juga macam tadi, sifir 8. Sifar darab 2, sifar darab 2 pun sifar, 8 darab 2, 16, 2 darab 2, 4, 1 darab 2, 2.
Sebenarnya sifar darab 9, sifar darab 9, sifar 8 darab 9, 72. 2 darab 9, 18. 1 darab 9, 9. Okey. Seterusnya kita akan menambah serong. Menambah serong, kita mulakan dengan bucu bawah ni ya. Kita akan mulakan dengan bucu bawah ni. Tambah serong, jadi hujung ni sifar lah. Seterusnya yang kedua ni, yang kedua ni ya. Yang kedua ni sifar tambah sifar lah. Kemudian sifar tambah 2, 6 tambah 7, 13 tambah 8, 21. 1, 2 di atas, 2 tambah 1, 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8 tambah 9, 17. 7 di bawah, 1 di atas, 1 tambah 2, 3. Maka jawapan bagi soalan ni, untuk 29 orang dewasa ke Afrika Selatan, jumlah kos percutian berjumlah RM371,200. Baik, kita teruskan pada soalan yang berikutnya, iaitu bahagi wang. Kita lihat dialog yang di sebelah kanan ni, dalam gambar rajah ni, sebanyak 615,927 modal permulaan akan diagihkan sama banyak kepada mereka. Jadi mereka yang dimaksudkan dalam gambar rajah ni ialah 3 orang ni. Jadi yang berada di hadapan ni, banker yang berada di hadapan ni, dialog ni merupakan banker yang akan meluluskan pinjaman kepada 3 orang ni. Jadi soalan tanya, kira modal yang diterima oleh setiap usahawan di dalam gambar di sebelah. Jadi operasi dia mesti membahagi. Bahagi dengan berapa? Kita akan bahagikan dengan 3. Jadi kita tulis dulu simbol RM, letak, kemudian kita letak 615,927. Jadi kita buat bentuk lazim membahagi buat pintu, buat bumbung, kemudian bahagikan dengan 3 orang. Sebab ada 3 orang ni, 1, 2, 3. Kemudian bagi yang tak ingat CV, kena buat CV 3 lah. Buat CV 3, buat di sebelah kanan ni, atau kiri boleh, kanan boleh, kiri pun boleh. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tambah aja. Kalau bahagi 3, CV 3 tambah 3. Seterusnya kita akan mulakan proses membahagi. Jangan lupa bawah ada RM, atas pun kita letak RM. RM tu merupakan simbol. Dan kita cari 6 dalam CP3 ada tak? Ada. Jadi terus kita guna 6 berada di sini. Jadi kita akan guna tolak 6. Jadi 6 tolak 6 sifar. Kemudian turun 1, siap-siap. Baik, cari 6. 6 ni bilangan keberapa dalam CP3 ni? 1, 2. 6 ni bilangan yang kedua. Jadi tulis 2 di atas. Okey, 1 kita dah bawa turun. Kita cari 1 dalam CP3 ada tak? 1 tiada. 1 berada di atas ni. Di atas ni sifar. Jadi bila sifar, tolak sifar di bawah. Jadi bila sifar, atas pun sifar. Tolak macam biasa. 1 tolak sifar, 1. Kemudian turunkan 5, letak sebelah 1. Jadi 15. Baik, kita cari 15 dalam CP3. Ada tak? Ada ni. Ada, terus guna. Jadi tolak 15. Baik, 15 bilangan keberapa dalam CP3? 1, 2, 3, 4, 5. 15 bilangan yang ke-5. Jadi 5 letak atas. Kita menolak macam biasa. 5 tolak 5 sifar, 1 tolak 1 sifar. Kemudian turun 9. Okey. Seterusnya cari 9 dalam CP3 ada tak? Ada. 9 berada di sini. Jadi bila ada, kita terus sahaja guna.
Itu saja jadi tolak 9. Okey, teruskan 9 tolak 9 sifar sikit. Okey, kemudian 9 bilangan keberapa dalam CV3? 1, 2, 3. 9 bilangan yang ketiga, jadi letak 3 di atas. Jadi 9 tolak 9 sifar. Kemudian belum lagi habis kerana masih ada yang perlu dibahagikan. Turun 2. Baik, 2. Okey, kita cari 2 dalam CV3. Ada tak? Ada tak 2 dalam CV3? Tidak ada. 2 pun berada di atas ni juga. Di atas ni sifar lah. Jadi tolak sifar. Baris di atas sifar, maka atas ni pun sifar. Ya, tolak macam biasa. 2 tolak sifar 2. Kemudian turun 7. Jadi kita dapat 27. Baik, 27 dalam CV3 ada tak? Ada, kita boleh terus guna. 27 berada di sini. Jadi tolak 20 tu garis 7 tolak 7 sifar, 2 tolak 2 sifar. Baik, 27 bilangan ke berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita letak 9 di atas. Okey, jawapan bagi soalan ni, setiap seorang akan menerima sebanyak 205,309 ringgit. Okey, contoh yang berikutnya, 724,876 ringgit 20 sen kita akan bahagikan dengan 36. Bahagikan dengan 36. Jadi tadi kita bahagikan dengan 1 digit. Untuk kali ini kita akan bahagikan dengan 2 digit. Maka kita akan buat dulu bentuk lazim bagi membahagi. Saya letak simbol RM. 724,876 ringgit 20 sen. Buat pintu, buat bumbung. Kemudian kita letak 36 dulu. Baik, untuk membuat sifar 36 sama ada kita boleh menambah berulang kali, 36 tambah 36 tambah 36. Tapi untuk kali ini cikgu akan tunjukkan cara proses menggabungkan sifar untuk mendapatkan sifar 36. Jadi sifar 36 kita buat 3, kita buat 6, lalu potong 2. Potong 2 ni maksud dia sebelah kanan sifar 6, sebelah kiri sifar 3. Jadi kita siapkan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Nah, kalau di sebelah kanan ni sifar 6, tambah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Baik, proses yang berikutnya iaitu kita akan menggabungkan sifar. Baik, bila kita nak gabungkan sifar, nombor yang paling kanan kita letak dulu. Mana nombor yang paling kanan dalam ni? Baik, dalam hasil sifar yang kita dah buat ni, nombor yang paling kanan ni lah 6, 2, 8, 4, sifar 6, 2, 8, 4. Jadi nombor ni kita letak dulu 6, 2, 8, 4, sifar 6, 2, 8, 4. Kemudian kita lakukan proses berikutnya iaitu menambah. Jadi 3 tambah dengan kawan di sebelah ni sifar, jadi 3 lah, 36. Jadi 6 tambah 1 jadi 7. 9 tambah 1 10. 12 tambah 2 14. 15 tambah 3 18. 18 tambah 3 21. 21 tambah 4 25. 24 tambah 4 28. 27 tambah 5 32. Baik, lengkap proses menggabungkan sifar. Maka kita boleh guna sifar 36 ni
untuk menyelesaikan soalan bahagi ini. Jadi letak simbol RM siap-siap di atas. Kita lihat, bolehkah 7 bahagikan dengan 36? Tak boleh. 7 kecil, 36 besar, maka kita akan gabungkan jadi 72. Baik, kita cari 72 dalam sifar 36. Ada tak? Ada sini. 72 ada di sini. Maka terus kita guna. Jadi tolak 72 garis. Baik, 72 ni bilangan keberapa dalam sifar 36? Kita kira 1, 2. Bilangan yang kedua, jadi letak 2 di atas. Tolak macam biasa. 2 tolak 2 sifar, 7 tolak 7 sifar. Lepas tu turun 4. Baik, kita cari 4 dalam sifar 36. Ada tak? 4 berada dekat atas ni. Jadi bila ada atas ni sifar. Bila atas tu sifar, jadi maknanya tolak sifar, atas pun sifar lah. Lakukan proses yang seterusnya. 4 tolak sifar, 4, kemudian turun 8. Jadi 48. Baik, kita cari 48 dalam sifar 36. Ada tak? 48 berada di antara 36 dan 72. Maka kita akan guna 36. Jadi tolak 36 garis. Tolak dulu siap-siap pun boleh. 8 tolak 6, 2, 4 tolak 3, 1. Baik, 36 bilangan keberapa dalam sifar 36? Bilangan yang pertama. Jadi pertama tu 1 lah. Kemudian turun 7. Okey, turun 7 jadi 127. Baik, kita cari 127 dalam sifar 36. Ada tak? Tiada. Jadi 127 berada di antara 108 dan 144. Maka kita akan guna 108. Jadi tolak 108 garis. Di 108 bilangan keberapa? Kita kira 1, 2, 3. Bilangan yang ketiga. Maka 3 kita letak di atas. Kemudian kita lakukan proses menolak seperti biasa. 7 tolak 8 tak boleh. Ambil pinjam 1 daripada 2, 2 jadi 1, 7 jadi 17. Jadi 17 tolak 8 kita akan dapat 9. 1 tolak sifar kita dapat 1. Ini sifar. Jadi turun 6. Turun 6. Jadi kita dapat 196. Seterusnya kita cari 196 dalam sifar 36. Ada tak? 196 tiada. 196 tiada. 196 berada di antara 180 dan 216. Jadi kita akan guna 180. Tolak 180. Tolak 180 garis. Tolak 180. Jadi kita akan tolak macam biasa. 6 tolak sifar, 6, 9 tolak 8, 1 tolak sifar lah. Kemudian turun 2. Turun 2. Okey, baik. Apa yang kita lepas pandang ni? Dia 180 tu kita belum letak lagi di atas. Kita kira, tak apa, tak ada masalah. 180 bilangan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan yang ke 5 dalam sifar 36. Jadi sini ada titik, bawah ni terus saya letak titik ke atas ni. Baik, kita cari 162 dalam sifar 36. Ada tak? 162 berada di antara 144 dan 180. Jadi kita akan guna tolak. Kita akan guna tolak 100. Tolak 140
4. 144 garis. Baik, 144 bilangan keberapa dalam sifir 36? 1, 2, 3, 4. Bilangan yang keempat, maka kita letak 4 di atas. Seterusnya kita lakukan proses menolak macam biasa. Tolak macam biasa. 2 tak boleh tolak 4. Ambil 1 daripada 6. 6 jadi 5. 2 ni akan jadi 12. 12 tolak 4 8. 5 tolak 4 1. 1 tolak 1 sifar lah. Kemudian jangan lupa ada lagi ada lagi nombor yang di hujung tu. Turun sifar, letak tepi 8. Dia akan jadi 180. Baik, 180 dalam sifir 36 ada tak? Ada sini. Jadi terus kita guna 180. Okey. Tolak 180 garis. Sifar tolak macam biasa. Jadi kita kira 180 bilangan yang keberapa? 180 bila kita kira 1, 2, 3, 4, 5. 180 merupakan bilangan yang kelima dalam sifir 36. Maka jawapan bagi soalan ini ialah RM220,135.45. Baik, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya, iaitu bahagi dan mendarat wang. Contoh soalan, pendapatan Encik Daud dalam setahun ialah RM64,560. RM64,560 dalam masa setahun. Pendapatan yang bagi setiap bulan adalah sama. Baik, diberitahu setiap bulan pendapatan dia adalah sama. Berapakah pendapatannya dalam tempoh 4 bulan? Berapakah pendapatannya dalam tempoh 4 bulan? Di sini cikgu akan tunjukkan dua cara untuk kamu jawab soalan ini. Baik, cara yang pertama. Jadi kita tahu RM64,560 ni dalam masa setahun. Jadi setahun 12 bulan. Jadi kita terus buat RM64,560 bahagikan dengan buat pintu, buat bumbung, bahagikan dengan 12. Jadi kita buat sifir 12. Sifir 12 kita menggunakan kaedah gabung sifir sifir 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian buat sifir 2 pula. Sifir 12 1 dan 2 lah. Jadi sebelah kanan ni sifir 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Seterusnya kita gabung sifir. Baik, proses menggabung sifir Proses menggabung sifir mudah je. Jadi akan jadi 12, 24, 36, 48. Ini sifar 60, 2, 32, 4, 84, 6, 96, 8, jadi 108. Baik, terusnya kita guna sifir 12 ini untuk proses membahagi. Jadi 6 kali bagi dengan 12, jadi kita jadikan 64. Baik, 64 dalam sifir 12 ada tak? Tiada. Jadi 64 berada di antara 60 dan 72. Maka kita akan guna 60. Jadi tolak 60 garis simbol RM. Jadi 60 kita bilangan keberapa dalam sifir 12? 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan yang kelima. Okey. Kemudian kita tolak macam biasa. 4 tolak sifar, 4, 6 tolak 6 sifar. Kemudian turun
5, baik, 45 dalam sifir 12 ada tak? 45 berada di sini. Tadi dari sini 64. Ini tadi 45. 45 berada di antara 36 dan 48. Maka kita akan guna 36. Jadi tolak 36 garis balik 45. Jadi kita tolak macam biasa, 5 tak boleh tolak dengan 6, maka kita ambil 1 daripada 4, 4 jadi 3, 5 jadi 15. Jadi 15 tolak 6 akan jadi 9, 3 tolak 3 sifar, kemudian turun 6, jadi 96. Baik, 96 dalam sifir 12 ada tak? Ada, terus kita guna. Jadi ada. Jadi terus kita guna. Tolak 96. Tolak macam biasa, sifar jadi 96. Bilangan ke berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan ke 8. Tadi kita terlupa nak letak untuk 36. Tak ada masalah, kita boleh kira je. 36 bilang ke berapa? 1, 2, 3. Letak di tempat dia 3. 36 tu bilangan yang ketiga dalam sifir 12. Sebab tu bila kita dah lengkap sifir 12, kita dah buat sifir, tak ada masalah untuk kita mencari bilangan untuk kita letak di atas. Jadi turun sifar, turun sifar, ini sifar lah, sifar di atas, tolak sifar di bawah, maka selesai lah. Jadi 1 bulan pendapatan Encik Daud ialah RM5,380. Kalau 4 bulan maka RM5,380 darabkan dengan 4. Jadi RM5,380 darabkan dengan 4. Jadi di sini saya guna keadaan lattice darabkan dengan 4, buat kotak, garis, bucu ke bucu. Jadi darabkan dengan 4. Jadi selesaikan sifir 4 ni. Sifar 32, 12, 20. Jadi tambah serong, sifar 2, 5, 1, 2. Maka untuk 4 bulan jumlah pendapatan yang dalam masa 4 bulan ialah RM21,520. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita tahu setahun 12 bulan. Soalan tanya berapakah jumlah pendapatan dalam masa 4 bulan. Baik, 12 bila kita bahagikan dengan 4, kita dapat berapa? 12 bahagi 4, kita akan dapat 3. Jadi 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. Jadi 12 ni 12 tahun. Jadi dia nak tahu berapakah pendapatannya dalam tempoh 4 bulan. Jadi lebih mudah kita terus bahagikan dengan 3 sahaja. Sebab kita tahu, nampak ni, 1, 2, 3. Setahun ada 12 bulan. Baik, dalam 12 bulan, 4 bulan tu 4 bulan. Jadi maksudnya ada 3 fasa di situ. Maka kita bahagikan dengan 3. Sebab soalan nak tahu berapakah jumlah dia dan jumlah pendapatannya dalam jumlah pendapatannya 4 bulan. Jadi 64,560 terus kita bahagikan dengan 3. Sifir 3 lah, kita selesaikan lah. 2, 3, 6 sifar, turun 4, 1, 3, 10, turun 5, 15,
tambah 3, 15. Sifar. Turun 6. 2, 3, 6. Sifar. Turun sifar. Tolak sifar. Sifar. Maka kita dapat juga jawapan yang sama. Tengok, sini pun kita dapat RM21,520. Yang ini pun kita dapat RM21,520. Akan dapat jawapan yang sama. Dan ini cara yang kedua. Okey, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Wang simpanan dayang adalah 2 kali simpanan sulin. Wang simpanan kavita pula adalah 3 kali simpanan sulin. Jumlah wang simpanan mereka ialah RM438,840. Berapakah wang simpanan dayang? Baik, untuk menjawab soalan ini lebih mudah kita menggunakan kaedah gambar rajah. Sebelum tu kita kena keluarkan maklumat yang diberikan dalam soalan. Baik, dia kata dayang sama dengan 2 kali sulin. Manakala kavita pula 3 kali sulin. Okey, yang pertama dayang ni ya. Dayang 2 kali wang simpanan sulin. Kavita pula 3 kali wang simpanan sulin. Bila kita tulis dalam bentuk persamaan, jadi kita akan dapat dayang sama dengan 2 kali sulin, kavita sama dengan 3 kali sulin. Maka kita lebih mudah kita selesaikan kita menggunakan kaedah gambar rajah. Maka kita akan buat sulin. Jadi kita gunakan kaedah gambar rajah. Sulin akan mewakili satu petak saja. Seterusnya dayang. Baik, dayang kita tahu 2 kali sulin. Maksudnya mesti dayang 2 petak. Sebab dia 2 kali ganda sulin. Senang cakap, kalau sulin 1, dayang 2. Manakala kavita pula 3 kali sulin. 3 kali sulin. Jadi kalau sulin 1 petak, kavita mesti ada 3 petak. Dan kita tahu jumlah simpanan mereka ialah RM438,840. Jadi jumlah semua ni RM438,840. Jumlah duit mereka, duit simpanan mereka. Maka kita boleh ketahui berapakah nilai bagi satu kotak tersebut. Dan soalan tanya berapakah wang simpanan dayang. Jadi soalan nak tahu berapa dayang ada. Jadi sebelum tu kita kira berapa kotak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka RM438,840 kita akan bahagikan dengan 6. Jadi bagi 6. Okey. RM438,840 kita akan bahagikan dengan 6. Jadi kita bahagi macam biasa. Kita melakukan proses membahagi macam biasa. Kau tengok CV, kena buat CV lah. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Jadi kita bahagi macam biasa. Jadi 43. Berapa tu? 43 berada di antara 42 dan 48. Ini 43, maka kita guna 42. Jadi tolak 44.
2, 3 tolak 2, 1, 4 tolak 4 sifar. Jadi 42 bilangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42 bilangan yang ke-7. Letak 7 di atas. Kemudian turun 8, jadi 8, 18. Baik, 18 ada tak? Ada. Jadi terus kita tolak 8 belas sifar. Jadi 18 bilangan berapa? Kita kira 1, 2, 3, 18 bilangan yang ketiga. Seterusnya turun 8. Baik, 8 adalah sifar 6 ada tak? 8 berada di sini, jadi tolak 6. 8 tolak 6, 2. Jadi 6 ni bilangan berapa? Bilangan yang pertama, jadi 1 lah. Kemudian turun 4. Jadi 24. Ada tak 24? Ada. Jadi tolak 24. Jadi 24 bilangan ke berapa? Bilangan keempat. Jadi 4. Sebab 4 darab 6 dapat 24. Maka sifar. Jadi turun sifar. Sebab masih ada lagi yang kita perlu bahagi ni. Turun sifar. Jadi sifar di atas, tolak sifar di bawah. Maka setiap kotak ni nilai dia ialah RM73,140. Nilai bagi setiap kotak. Okay. Soalan tanya berapakah wang simpanan Dayang. Soalan tanya Dayang. Jadi Dayang 2 kotak. Jadi 2 kotak sama ada kita mendarab 2 ataupun kita tambah je. Tambah RM73,140 tambah dengan RM73,140 sama ada kita mendarab dengan 2 ataupun kita tambah macam biasa. 6, 14. Maka jawapan duit simpanan Dayang ialah RM146,280. Baik, kita pergi pada contoh yang berikutnya. Cikgu Intan ada RM30,000. Dia memindahkan 3/5 daripada wang itu kepada ibu bapanya dengan menggunakan kad debit. Sebanyak 1/4 daripada baki wang itu didermakannya kepada Badan Kebajikan Guru BKG. Berapakah baki akhir wang Cikgu Intan? Jadi, cikgu akan tunjukkan 2 cara untuk menyelesaikan soalan ini. Yang pertama, kita terus sahaja cari 3/5 daripada, sebab soalan kata Cikgu Intan menggunakan 3/5 daripada wang itu dibagi pada ibu bapanya, kepada ibu bapanya. Jadi terus kita cari 3/5 darabkan dengan 30,000. Tak siap per 1. Jadi kita selesaikan pendaraban pecahan. 3/5 daripada ni darab pendaraban pecahan. Jadi kita selesaikan 5 bagi 5, 1, 6, 5, 30. Jadi sifar. Di atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat 3 darabkan dengan 6,000, kita akan dapat 18,000 per 1. 18,000 per 1 bersamaan dengan 18,000 lah. Jadi kita terus letak sahaja 18,000. Baik, maksudnya dia memindahkan sebanyak 18,000 secara kad debit, menggunakan kad debit kepada ibu bapanya. Kemudian maklumat yang kedua diberi dalam soalan sebanyak 1/4 daripada baki wang itu didermakannya kepada Badan Kebajikan Guru. Jadi kita cari dulu berapakah baki setelah dibagi pada ibu bapanya. Jadi 18,000 30,000 berada di atas lah.
30,000 kita akan tolakkan dengan 18,000. Tolak macam biasa, sifar. Jadi tak boleh tolak. Ambil 1 daripada 3, 3 jadi 2, sifar jadi 10. 10 tolak 8, kita akan dapat 2. 2 tolak 1, 1. Maka baki setelah diberi kepada ibu bapanya sebanyak 12,000. Seterusnya kita cari. Dia kata 1/4 daripada baki wang itu didermakannya. Soalan tanya, berapakah baki akhir wang yang Cikgu Intan ada? Jadi terus ambil 1/4 darabkan dengan 12,000. Sebab kita nak cari berapakah yang dia dermakan kepada badan kebajikan guru. Sebab 1 daripada 4 bahagian daripada baki tersebut, ini baki lah, ini baki, ini duit bagi pada ibu bapa dia. 18,000 ni duit beri pada ibu bapa, dan baki daripada 18,000 tu sebanyak 12,000. Dan 12,000 ni bukan semua diberi kepada badan kebajikan guru, hanya 1 daripada 4 bahagian sahaja. Jadi kita cari dah 1 daripada 4 bahagian itu berapa. Jadi kita selesaikan 4 bagi 4, 1 dalam jadi 3, sifar. Selesaikan, maka kita akan dapat 3,000. Hanya 3,000 sahaja yang diberikan kepada badan kebajikan guru. Maka baki akhir duit yang Cikgu Intan ada 12,000. Kita tolakkan dengan 3,000. Dan bila kita tolak macam biasa, sifar 12 tolak 3, 9. Maka duit yang Cikgu Intan ada setelah diberikan 1 daripada 4 bahagian kepada badan kebajikan guru sebanyak 9,000. Baik, cara yang kedua kita menggunakan kaedah gambar rajah. Soalan kata Cikgu Intan ada 30,000. 3/5 daripada wang itu diberi kepada ibu bapa dia. Jadi kita guna kaedah gambar rajah. Kita buat kaedah gambar rajah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 3/5, dan kita tahu 3/5 jadi lorek 3. 1, 2, 3. Jadi kita akan buat, kita tahu ini pecahan ni 3/5, maka pelengkap ni ialah 2/5. 3/5 dia bagi pada ibu bapa, dan 2/5 ni merupakan baki setelah diberikan kepada ibu bapa dia. Jadi 2/5 itu merupakan baki bahagian yang ada. Kemudian soalan kata sebanyak 1/4 daripada baki dia dermakan kepada badan kebajikan guru. Maknanya daripada 2/5 bahagian ni, 1/4 dia dermakan kepada badan kebajikan guru. Jadi kita buat guna kaedah gambar rajah. 2, 3, 4. 1/4. 1 daripada 4 bahagian ni. Maknanya 1/4 dia bagi pada BKG. Dan yang ini ialah pelengkap pecahan. Jadi pelengkap pecahan ni ialah 3/4. 3/4 ni baki lah. Baki yang kita, bila kita cari, kita akan menjawab soalan ni. Jadi maksudnya di sini
Okey, seterusnya disebabkan dia kata baki. Di sini kita dapat bahagian baki ni, kita tahu 2/5. Jadi kita tak perlu cari berapakah 1/4 tersebut. Jadi terus kita menjawab soalan ni, terus kita mencari 3/4 daripada baki, bahagian yang Cikgu Intan guna untuk beri kepada ibu bapa dan badan kebajikan guru. Jadi terus kita cari 3/4 darabkan dengan 2/5. Guna kaedah potong-potong. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Maka kita selesaikan atas darab atas, bawah darab bawah. Kita akan dapat 3/10. Maksudnya 3 daripada 10 bahagian. Jadi kita guna pecahan yang kita telah dapat ni, 3/10 kita darabkan dengan jumlah keseluruhan yang duit Cikgu Intan ada, 30,000. Kita selesaikan. Jadi kita guna kaedah cancellation method. Potong 10, potong sifar, selesaikan atas darab atas, bawah darab bawah. Maka kita akan dapat jawapan akhir dia sebagai 9,000.